Sekarang Yang Berhormat Sibu, silakan. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Saya ingin menyentuh tentang kes COVID di Sarawak. Walaupun vaksinasi di Sarawak sudah mencapai lebih kurang 9% untuk populasi dewasa, tetapi apa yang kita tengok sekarang ialah kes COVID semakin meningkat dan sudah mencapai satu tahap yang amat membimbangkan. Jadi saya ingin bertanya kepada Kementerian Kesihatan, apakah kesimpulan yang boleh mendapat dari kes Sarawak ini? Mengapa sudah divaksinasikan dengan kata yang begitu tinggi, tetapi kes semakin teruk macam sekarang dan amat membimbangkan. Ada orang yang bertanya-tanya, adakah ini disebabkan oleh vaksin Sinovac yang kurang berkesan berbanding dengan Pfizer? Jadi kalau vaksin Sinovac ini adalah lebih tidak begitu berkesan berbanding dengan vaksin Pfizer, adakah kita akan memberikan dos ketiga dengan kata yang lebih cepat? Biasanya the usual practice is 6 months after the second dose to give the third dose. Jadi saya rasa sekarang kita perlu mempertimbangkan memberikan dos ketiga kepada sesiapa yang mendapatkan vaksin Sinovac itu lebih kurang bulan 3 months later, 3 bulan selepas dos kedua diberikan dos ketiga. Kita tidak mahu tengok kes di Sarawak ini macam sekarang sudah tidak dapat dikawal. Jadi saya rasa kita harus mencari jalan atau langkah untuk mengawal kes COVID di Sarawak ini. Sarawak sekarang ialah juara di seluruh Malaysia. Dan kita tengok kes kematian di Sarawak sekarang sudah meningkat. Dalam bulan lepas kita hanya tengok lebih kurang 2 kes kematian. Tetapi sekarang kita tengok 10 kes, 20 kes. Hari ini 12 kes kematian di Sarawak. Jadi apabila kes positif meningkat, kes kematian juga akan meningkat. Jadi kerajaan saya rasa kerajaan harus mengawal kes positif ini. Kita tidak harus terlalu bergantung kepada vaksinasi. Vaksinasi bukan solusi. The only solution to fight the COVID. Selepas vaksinasi ini kita juga perlu ada perancangan bagaimana kita untuk mengawal kes COVID ini supaya ia tidak meningkat. Tuan Yang Di-Pertua, dan sekarang kita juga akan menghadapi pembukaan sekolah. Dan kes yang Sarawak pada hari ini sudah mencatat 3,700 lebih kes. Jadi pembukaan sekolah akan diadakan bulan depan. Jadi ini juga merupakan satu bimbang kepada ibu bapa. Adakah mereka harus hantar anak-anak mereka kepada sekolah? Jadi saya menyuruh kepada Kementerian Pendidikan supaya pembukaan sekolah ini ditangguhkan kepada apabila kes COVID ini di Sarawak sudah menurun. Kerana sekarang masih tinggi. Dan pembukaan sekolah ini boleh bergantung kepada daerah. Saya ada dengar banyak pembahasan dari Yang Berhormat Dalam Dewan ini, ada kawasan mungkin kes tidak begitu serius. Kawasan itu mungkin sekolah boleh buka. Tapi di kawasan macam Sibu, Kuching hari ini ada 1,500 lebih kes di Kuching. Kuching alone. Jadi ini merupakan satu tempat yang tidak sesuai untuk kita membukakan sekolah pada bulan depan. Jadi saya minta Kementerian Pelajaran supaya mentimbang semula keputusan mereka untuk membukakan sekolah semula pada bulan depan. Tuan Yang Di-Pertua, banyak lagi perkara mengenai COVID ini harus kita mengambil perhatian. Saya rasa kita sekarang harus memikirkan apa yang kita perlu melakukan post-vaksinasi ini, post-vaccination. Selalu kita hanya bergantung kepada vaccination is the only hope for us to fight COVID. Tapi apa yang kita tengok di apa yang berlaku di Sarawak, itu bukan vaksinasi, bukan the only solution to fight COVID. Kita harus continue untuk control, testing, control, mengawal. Kalau kita tidak testing, kita
tidak testing, tidak mengawal, kes akan semakin meningkat. Dan sekarang kita sudah memasuki kepada peringkat pemulihan ekonomi. Jadi banyak ekonomi kita sudah buka. Jadi ini merupakan satu cabaran. Kita buka ekonomi, orang sudah keluar, bergaul. Jadi ini akan meningkatkan jangkitan. Jadi saya rasa kita harus terus untuk testing dan mengawal. Dan Muhammad, minta. Ya, Terima kasih. betul. Di atas cadangan ini, saya merupakan seorang peminat bola sepak. Saya percaya Tuan Speaker juga merupakan seorang peminat bola sepak. Liga Perdana Inggeris, kita lihat bahawa semua stadium-stadium sudah penuh dengan ramai peminat. Saya ingin tahu bagaimanakah kerajaan United Kingdom dapat berjaya mengatasi COVID ini, berjaya memberi vaksinasi kepada semua rakyat di United Kingdom. Apakah pendapat Yang Berhormat kalau kita dapat menjemput pengamal perubatan di sana untuk memberi pendapat bagaimana mereka dapat berjaya mengatasi masalah COVID dan memberi vaksinasi kepada rakyat mereka sehingga semua stadium di UK itu kita lihat dalam siaran langsung penuh dengan peminat-peminat bola sepak. Kita Apakah jemput pendapat Cristiano Ronaldo juga. Apakah pendapat Yang Berhormat? Kalau kita boleh menjemput pengamal perubatan di sana, pakar-pakar untuk memberi pendapat kepada kerajaan kita, bagaimana kita ingin mengatasi masalah COVID ini? Terima kasih. Sila Sibu. Ya, terima kasih Yang Berhormat Jelutong. Mungkin ini Kementerian Kesihatan boleh memberikan terangan bagaimana mereka boleh berlaku dengan begitu baik, kita tidak dapat. Dan saya rasa kita juga mesti berhati dengan varian yang baru yang mungkin akan masuk ke dalam negara kita ni. Di Sarawak kita sudah dijangkiti oleh varian Delta yang mudah menjangkiti orang. Jadi banyak lagi ada varian Mu yang baru yang mungkin yang lebih teruk dari varian Delta. Jadi saya rasa kita mesti perlu berhati-hati. Jangan hanya bergantung kepada vaksin untuk menyelamatkan kita. Tuan Yang di-Pertua, saya juga ingin menyuntuk tentang satu hal tentang kebajikan. Kerajaan sudah ada mengeluarkan satu polisi bantuan warga emas. Bantuan warga emas ini boleh memohon secara online. Tetapi apa yang saya temui ialah di Sarawak dikecualikan untuk memohon bantuan warga emas secara online. Jadi Sarawak ada sistem tersendiri. Jadi kalau orang Sarawak nak memohon bantuan warga emas ini, mereka perlu pergi ke Jabatan Kebajikan untuk memohon. Mereka tidak dapat memohon secara online. Jadi saya ingin tahu mengapa ini boleh berlaku. Ini amat mengelirukan. Apabila mereka tengok ini ada satu bantuan melalui laman web, mereka nak apply, tidak ada itu pilihan untuk orang Sarawak. Jadi mereka harus pergi ke Jabatan Kebajikan. Jadi saya ingin banyak pertanyaan tertimbul. Jadi adakah tanah ini untuk Sarawak punya juga tanah dari federal government? Or the Sarawak punya ialah keluar, tanahnya adalah keluar dari state government. Jadi saya nak tahu bagaimana ini diuruskan. Mengapa Sarawak harus pergi ke Penjabat Kebajikan tidak dapat memohon secara online, tapi di orang-orang di lain negeri mereka boleh. Dan saya juga diberitahu Sarawak ada sistem tersendiri. Dan sistem itu akan juga amat mengelirukan. Kalau seorang Sarawakian, mereka memohon bantuan warga emas ini di Semenanjung, mereka sudah lulus, sudah dapat bantuan itu. Apabila mereka balik ke Sarawak, mereka pergi ke Penjabat Kebajikan lagi, mereka memohon lagi, mereka akan dapat lagi. Jadi mereka akan dapat dua. Jadi ada dua sistem yang dijalankan dalam masa yang sama. Jadi ini memang mengelirukan. Saya nak tahu apakah berlaku dan bagaimana kementerian untuk bagaimana mereka menguruskan hal ini. YB minta rumuskan YB. Ada Okey. 33 saat. Yang perkara yang terakhir ialah tentang harga. Harga di Semenanjung dan di Sabah Sarawak banyak harga adalah berbeza. Harga barang adalah berbeza. Harga barang di Semenanjung adalah biasanya adalah lebih murah berbanding dengan harga
di Sabah dan Sarawak. Faktor utamanya ialah kerana kos pengangkutan yang tinggi. Jadi ini merupakan satu, saya rasa Malaysia sudah terbentuk lebih kurang 60 lebih tahun, tetapi mengapa dalam satu Malaysia ini kita masih ada dua harga yang berbeza. Kalau nak beli kereta, Semenanjung lebih murah, Sabah Sarawak lebih mahal. Banyak lagi. Kereta ini, motosikal ini semua merupakan barang esensial sekarang. Jadi mengapa harga-harga barang esensial ini di Sabah dan Sarawak masih lebih mahal? Saya rasa usaha, memang dulu kerajaan ada usaha untuk menyeragamkan harga di Semenanjung dan Sabah Sarawak. Jadi saya rasa usaha itu belum lagi cukup kerana banyak-banyak barang masih lagi lebih mahal di Sabah dan Sarawak. Dan kos pengangkutan ini kerajaan harus memikirkan satu cara untuk mengurangkan. Bagaimana untuk mengurangkan? Mungkin kementerian harus fikirkan cara dia. Saya boleh berikan satu cadangan. Mungkin syarikat yang boleh menyerap kos pengangkutan itu, kerajaan atau finance ministry, mereka boleh memikirkan adakah boleh memberi insentif secara pemotongan cukai kepada mereka. Supaya barang-barang dari Semenanjung yang datang ke Sabah Sarawak boleh diseragamkan harganya. Jadi ini cadangan saya. Mungkin Kementerian KPDN, HEB boleh fikirkan adakah ini merupakan satu cara yang boleh dijalankan. Itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sibu. Sekarang saya